Baik. Kemudian kita tak nak tuan-tuan kita ni di hari kiamat kita jadi susah. Banyak orang yang jadi susah dengan amalan jahat, dan banyak juga orang yang jadi susah dengan amalan baik yang dia buat. Kenapa amalan baik yang dia buat pun jadi susah? Sebab niat tidak ikhlas. Sebab riak. Tak jadi baik. Tolong dia benda itu. Datang ke masjid pukul 5.30 dah datang. 5.30 dah datang. Dia semayang sunat, dia buka lampu, buka kipas, semua pukul 6 untuk pengurusi nazir sampai. Dalam dia duduk semayang, dia boleh cakap. Baru dia orang tahu siapa sampai awal. Nampak tak ujub tuan-tuan? Ujub. Aku dah pergi Mekah 2 kali buat haji, tak ada pakai serban tu. Budak-budak ni umrah pun tak pernah pergi, sibuk pakai serban. Ujub tuan-tuan. Nak jaga hati tu macam mana? Nak bagi bersih tu macam mana? Yang inilah yang kita kata kena mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik, yang terakhir tuan-tuan, banyak orang pesan pada saya nak suruh saya ijazahkan doa ni. Sebab saya sebut dalam YouTube yang saya bagi ijazah ni pada yang datang. Yang datang direct dengar ceramah saya. Ramai pula yang telefon ke pejabat. Kami yang tak dengar langsung ni macam mana ustaz? Kami yang dengar melalui AFB ni macam mana ustaz? Okey, tuan-tuan, di sini saya nak ijazahkan pada tuan-tuan satu doa. Pertama, ustaz, boleh ke menjampi? Jampi ni tuan-tuan, nama dia ruqyah. Ruqyah tu nama dia jampi. Kalau nama orang Ruqayyah lain. Jangan tuan-tuan buah nama anak pula Siti Ruqyah. Tiap-tiap hari menjampi Siti tu. Okey, Ruqyah maknanya jampi. Baik, Nabi sebut ada 2 jenis jampi yang paling afdal. Apa dia? Menjampi binatang, menjampi sengatan binatang. Dan yang kedua, menjampi daripada penyakit ain. Pertama, jampi kerana sengat binatang. Dan yang kedua, jampi kerana penyakit ain. Satu lagi hadis lain Nabi sebut, dibenarkan berjampi di dalam bab gigitan sengat. Dan yang kedua, demam. Dan sejukkan demam itu dengan air. Jadi sebelum saya nak cerita yang ni, kita buat bab jampi dulu. Baik. Pertama sekali tuan-tuan, yang paling besar sekali jampi, yang tuan-tuan duk tengok cerita P. Ramli tu, Nyak Nyinsen Mata Kaji Semering Seng tu jampi. Orang tua-tua di kampung saya dulu, kalau budak tu demam ke apa ke, dia letak tapak tangan, dia jampi. Puh kiri, puh kanan, taik babi besar lengan. Tu budak. Tu nama dia jampi serapah. Yang tu tak payah pun tak apa. Okey. Baik, jampi yang dibenarkan nombor 1 kalau diambil daripada ayat Quran. Yang kedua, diajar oleh Rasulullah. Yang ketiga, diajar oleh para ulama yang ambil asal daripada ulama, dan makna jampi itu pun betul, dipersilakan. Tak jadi had. Baik. Yang kedua, menjampi kepada sengatan binatang, kala jengking, ular, lipan. Macam mana dibuat? Dibacakan surah Al-Fatihah dan diludah pada tempat yang digigit. Ya, baca Al-Fatihah, ludah. Ada yang sebut baca 7 kali terpulanglah. Itu yang bila anak dia kena gigit dengan lipan, dia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 kali, tu dia ludah. Meninggal budak tu. Okey, baca surah, bukan baca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini berlaku pada sahabat Nabi. Dia minta menumpang pada satu kampung, pengurusi kampung tak bagi tumpang. Minta maaf, engkau orang Muslim, minta maaf, tak boleh masuk. Duduk kat luar, minta maaf. Malam tu tuan-tuan, ketua kampung dia kena gigit kala jengking. Meraung melolong, tak ada siapa nak ubat, tak tahu nak ubat. Pemuda-pemuda kampung ni datang jumpa sahabat Nabi ni. Ada tak di kalangan kamu yang boleh mengubat ketua kami kena gigitan kala jengking? InsyaAllah saya boleh usahakan.
Maka pergilah orang Muslim dengan syarat, kalau lega, kami minta seekor kambing pada setiap rombongan. Maka dibacanya surah Al-Fatihah, diludahnya tuan-tuan, sembuh. Dapat seorang kambing. Dapat seekor kambing. Bawa balik ke kemah. Nak sembelih tak sembelih, nak makan tak makan, nak makan tak makan. Sebab mereka baca ayat Quran, la tashtatul bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan makan. Engkau tadi jual Al-Fatihah, kau jumping, kau dapat tu jual dengan harga murah. Pakat tak makan. Nak pulang balik rasa sayang pula, nak makan takut. Tunggu kita balik ke Madinah, kita tanya Rasulullah, apa nak buat dengan kambing ni? Boleh makan ke tidak kambing ni? Bila balik ke Rasulullah, Rasulullah tanya, kalau korang tak nak, bagi kat aku. Ni maknanya harus ambil upah dengan sebab mengajar Al-Quran. Harus mengambil upah dengan sebab menjampi. Harus. Maka kalau ustazah tu kata, ustazah, anak saya nak mengajar, berapa yuran? RM50 sebulan. Harus. Jangan akak-akak pula cakap, ya Allah, tak tahulah zaman akhir zaman ni, mengajar Quran pun kena bayar. Ya Allah, engkau masuk ke tandas pun kena bayar, sibuk engkau. Maka boleh minta pengeras apa, minta sekali jampi RM2 suku, lantang kau lah RM2 suku. Kenapa RM2 suku bang? Awak macam mana itu? Betul, RM3 cukup lah, RM3 boleh tak? Tak, suku nak juga kata dia. Kadang menyusahkan orang tu. Baik, yang kedua. Yang ketiga, lepas tuan-tuan baca surah Al-Fatihah pada gigitan tadi, hantarlah ke hospital. Jangan tuan-tuan ludah, tui, tidurlah. Sampai ke kubur tidur tuan-tuan. Ludah dia, ikat dia, pergi hantar ke hospital. Yang ketiga, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah dan tuan-tuan ambil abu. Sebab tu dalam Islam ada perubatan menggunakan abu. Bukan abu rokok, abu. Ada tika mengkuang, ada bakar tika mengkuang tu. Abu dia diletakkan di tempat gigitan. Abu tu dia akan absorb tuan-tuan punya bisa dia. Ini kebaikan gunakan abu. Abu ni banyak manfaat tuan-tuan. Salah satunya menghentikan bleeding. Abu apa ustaz? Abu kayu pun boleh, abu daripada akar sintuk pun boleh, abu daripada daun pun boleh, pokok pun boleh. Perubatan menggunakan abu cukup bagus tuan-tuan. Salah satunya ialah dia menyerap bisa-bisa binatang yang berbisa. Kalau abu tu warna kelabu, bila bisa dia tarik keluar, dia akan bertukar jadi warna hitam. Maknanya bisanya telah ditarik keluar. Ini perubatan menggunakan abu bagi binatang, bagi orang yang digigit binatang. Yang kedua tuan-tuan, demam. Nabi kata demam ini ialah gelora daripada api neraka. Gelombang api neraka kau jadi demam. Maka sejukkan gelora api neraka tadi, demam itu dengan bilma', dengan air. Baik, bagaimana? Tadi ada orang daripada Shah Alam datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya ni malam, asal malam demam. Asal demam je malam. Nak tidur rasa takut. Suami pergi surau, telefon, abang balik, takut. Takut menggigil-gigil ustaz. Kenapa saya takut ustaz? Saya tak boleh tinggal seorang, takut, demam. Saya kata, kak, Nabi sebut ubatkan demam dengan air. Baik, satu, surah Al-Anfal ayat 11. Balik kan, hafal surah ni. Adik-adik tahfiz dah hafal belum? Al-Anfal ayat 11. Juzuk berapa dah hafal? Juzuk 4. Tak sampai lagi. Ni nak selempang hijau, juzuk berapa? Tak sampai. Al-Baqarah. Al-Baqarah belum lagi. Baik, Allah Ta'ala sebut apa? Surah Al-Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ.
wa yuzhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Power tak power air hujan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 11. Tetapi hari ini kita tak percayalah dengan air hujan. Turun dia kita biar je, turun dia kita biar je. Tambah sekarang tak turun-turun, mula dia teringat kepada hujan. Allah Ta'ala sebut, kami berikan kamu mengantuk, itu merupakan nikmat pada kamu. Dengan mengantuk itu tuan-tuan, dia menenangkan jiwa kita. Sebab tu malam ni kalau tuan-tuan mengantuk, saya tak marah tuan-tuan. Sebab tu nikmat yang Allah bagi pada tuan-tuan. Tidurlah. Habis-habis ceramah pukul 12. Tuan-tuan seorang tidur. Okey, mengantuk itu satu nikmat yang Allah bagi. Dan kami turunkan daripada langit, kata Allah, hujan supaya kamu jadi bersih. Yang kedua, supaya menghilangkan gangguan syaitan. Surah Al-Anfal ayat 11. Habis itu kenapa hari ini tuan-tuan tak ambil air hujan, simpan, tak ada. Tengah-tengah laman tak ada satu beldi. Mandi, minum. Untuk apa? Demam. Tapi hari ini orang cakap mandi hujan demam. Dalam Quran cakap ubat. Quran cakap jadi ubat. Hari ini kalau mandi hujan demam. Lah, pelik. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil air hujan, saya syorkan malam Jumaat. Kalau hujan malam Jumaat, ada tengah-tengah. Tunggu dia dah hujan dah berlama sikit, tak ada dia. Air itu boleh mandi, air itu boleh minum. Kalau takut demam, bilas dengan air biasa. Baik. Ubat untuk air hujan ni apa? Pertama, untuk orang stres. Kedua, untuk orang yang ada gangguan syaitan, penyakit gangguan. Yang ketiga, untuk menjernihkan hati, waliyarbita ala qulubikum, menjernihkan hati kamu. Anak tuan-tuan tu benak ni, orang tua-tua dulu ni. Tapi hari ni ustaz-ustaz tak percaya air jampi. Kalau gitu tuan-tuan nak letak di mana surah Al-Anfal ayat 11 ni tuan-tuan. Wa yuthabbita bihil aqdam. Dengan hujan itu airnya meneguhkan pendirian kamu. Anak tuan-tuan yang malas di sekolah, tuan-tuan ni yang buat bisnes tak jalan, kejap malas, kejap buka kedai, kejap tutup. Saya ni tak tahu, tak tetap ustaz. Ni air hujan minum. Cara dia macam mana? 11 kali. Air hujan tadi 11 kali baca, minum. Jadikan amalan. 11 kali surah Al-Anfal ayat 11, baca pun 11 kali. Kedua, kalau demam, bukan semua demam boleh mandi dengan air. Ada yang tak boleh kena air. Tapi kebanyakan demam, sejukkan dengan air. Bagaimana? Ambil air dan rendam dengan sintuk. Sintuk itu sifatnya sejuk. Dan mandikan dengan air. Mandi dengan sintuk kita. 3. Kaki dulu ke? Kepala dulu ke ustaz? Saya jawab punggung dulu. Sebab kita mandikan budak-budak kecil, kita akan mandikan punggung dulu, kita siram. Lepas tu turun ke kaki, naik ke atas. Tapi kalau tuan-tuan nak buat kaki dulu, naik ke atas pun terpulang. Okey, siram punggung dulu waktu nak mandi tu. Baik, yang keempat. Kalau demam selepas mandi dengan kayu sintuk, daun sintuk pun tak lega, masih lagi demam lagi ustaz, ambil air, ambil abu, bubuh dalam air tadi, abu, dan mandi dengan abu. Dia menyejukkan badan, orang ni hilang demam. Ustaz, saya dah 2 bulan demam ustaz. Denggi ke kepialu ke apa benda ni? Malaria ke POK ke apa? Tak tahu ustaz, demam dia tak kebah-kebah ustaz. Kalau begitu, ni last. Mandi paling last sekali. Kalau tak lega demam, tuan-tuan cari satu sungai yang tenang air dia. Tenang air dia, tuan-tuan duduk di situ selepas sembahyang subuh, menghadap ke arah hulu, dan tuan-tuan berenang daripada kaki, berendam, turun pelan-pelan ke bawah. Ni disebut dalam satu hadis bagaimana menghilangkan demam yang teruk tak lega-lega. Mandi di sungai selepas waktu subuh, sebelum naik matahari. Ini tuan-tuan yang paling teruk sekali kalau demam tak kebah-kebah. Ini nama dia jampi. Jampi. Apa baca dia ustaz? Apa baca dia?
a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ataupun bismillahil kabir, a'udzu billahil azim min kulli syarri arqin na'arin wa min syarri harrin nar. Inilah jampi untuk orang yang kena demam. Ambil air, bismillahil kabir, yang mana ada rakam ni, tengok, a'udzu billahil azim min syarri kulli arqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bubuh dalam mesin, ambilkan tuala basah, letakkan di dahi, letakkan di perut. Itulah yang dia buat. Nak lebih cepat, ambil cuka, campur dengan air, baca doa tadi. Dan cuka itu ialah cuka makan, jangan cuka getah, relai tangan tuan-tuan nanti kan. Okey,